أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana asiru fil jannah fa iza ana biqasr فقلت لمن هذا يا جبريل ورجوت أن يكون لي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل لعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سرت ساعة فإذا أنا بقصر خير من القصر الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لمن هذا يا جبريل ورجوت أن يكون لي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وإن فيه لمن الحور العين يا أبا حفص وما منعني أن أدخله إلا غيرتك قال أنس فغرورقت عينا عمر ثم قال أما عليك فلم أكن لأغار أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, bainama ana asiru fil jannah faiza ana biqasr, ketika aku berjalan di dalam syurga, tiba-tiba terlihat pada aku sebuah istana. Sebahagian ulama hadis kata hadis ini ketika Isra' dan Mi'raj. Nabi kata ketika dia tengah berjalan di dalam syurga, tiba-tiba dia melalui sebuah istana. Faqultu liman haza ya Jibril wa rajautu an yakuna li. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Jibril, istana ini untuk siapa ya Jibril? Dan Nabi kata, dalam hati aku berharap mudah-mudahan istana itu untuk dia. Nabi dibawa oleh Jibril alaihi salam masuk syurga. Bila duduk berjalan dalam syurga itu, Nabi melalui satu istana. Bila Nabi tengok istana tu, Nabi tanya Jibril, istana ni hak siapa punya? Sambil Nabi tanya, sambil Nabi duk harap dalam hati dia, mudah-mudahan istana itu menjadi hak dia esok ni. Tiba-tiba jawab Jibril alaihi salam, Jibril kata, li Umar. Jibril kata, istana yang kamu tengok itu akan menjadi istana Umar esok ni, Umar Al-Khattab.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa sirtu sa'ah. Nabi kata beberapa lama kemudian fa idza ana biqasr, jumpa lagi satu istana ni dalam syurga, khairin minal qasril awal, istana yang kedua ni jauh lebih bagus, jauh lebih elok, jauh lebih cantik, jauh lebih hebat daripada istana hak mula tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu liman hadza ya Jibril. Lagi sekali Nabi tanya kepada Jibril, Nabi kata istana ni hak siapa pula? Wa rajautu an yakuna li, dalam hati Nabi berharap istana hak kedua yang lebih hebat, yang lebih cantik, yang lebih elok ni jadi hak dia esok ni. Qala Jibril li Umar. Jibril kata hak ni pun akan menjadi hak Umar esok ni. Wa inna fihi laminal huril ain. Dalam istana yang kedua ni bukan istana sahaja, bahkan di dalam istana itu ada bidadari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Habs. Abu Habsin ini gelaran kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia ada satu anak perempuan yang menjadi isteri Nabi, nama dia Hafsah. Nabi kata dekat dia, ya Aba Habsin, wa ma mana'ani an adkhulahu illa ghiratuk. Nabi kata dekat Umar Al-Khattab, Nabi kata, wahai Umar, tidak ada yang menegah aku daripada masuk dalam istana, dalam syurga ini, melainkan cemburu aku kepada kamu. Nabi bila cerita hadis ni kepada sahabat-sahabat, Nabi kata, Jibril bawa aku masuk syurga, tengah duk berjalan nampak satu istana. Aku tanya Jibril, istana ni hak siapa punya? Hati aku duk harap jadi hak aku punya. Tiba-tiba Jibril kata, ini Umar punya. Jalan lagi, jumpa lagi satu istana jauh lebih hebat pada hak mula tadi. Nabi tanya Jibril lagi sekali, istana ni hak siapa pula? Dalam hati Nabi, Nabi doa harap hak ni dapat kat dia. Jibril kata, li Umar, hak ni pun hak Umar juga. Bila Nabi cerita hadis ni kepada sahabat-sahabat, Sayyidina Umar pun doa ada. Nabi kata kepada Umar Al-Khattab, Nabi kata, aku cemburu dekat hang. Aku rasa jealous dekat hang ni. Ketika dibawa aku masuk dalam syurga, jumpa dua istana, dua-dua Jibril kata hak hang punya. Qala Umar, ama alaika falam akun li aghar. Umar kata, ya Rasulullah, kalau dengan engkau aku langsung tidak ada cemburu. Sambil kata dalam hadis itu meleleh air mata Umar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nak cerita dekat kita beberapa benda. Yang pertama, hadis ni nak cerita dekat kita keistimewaan Umar Al-Khattab. Sudah pastinya istana hak Nabi nak dapat jauh lebih elok pada tu. Tapi nak cerita dekat kita istimewanya satu manusia yang bernama Umar Al-Khattab ini. Sampai Nabi diperlihatkan dua istana dalam syurga, Jibril kata dua-dua Umar punya. Nak abang kata istimewa Umar Al-Khattab ini. Yang kedua, hadis ini nak cerita kepada kita tentang sahabat Nabi yang bernama Umar Al-Khattab, bahkan sahabat-sahabat Nabi hak lain semuanya. Kalau dengan Nabi, dia sanggup buat apa sahaja. Kalau untuk Nabi, kalau kerana Nabi, sahabat-sahabat sanggup buat apa sahaja. Walau apa pun Nabi kata dekat mereka, hati mereka bersih dengan Nabi SAW. Kalau kita tengok balik hadis yang menceritakan detik awal Umar Al-Khattab masuk Islam,
Dalam sebuah hadis riwayat daripada Shuraih bin Ubaid radhiyallahu anhu, kata dia, qala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim, fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid, faqumtu khalfah فاستفتح سورة الحاقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية إلى آخر آية. فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال عمر فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال قلت كاهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إلى آخر السورة. قال عمر فوقع الإسلام في قلبي كل موقع أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Shuraih bin Ubaid radhiyallahu anhu, kata dia, Umar Al-Khattab menceritakan, cerita ini berlaku pada masa dia belum masuk Islam. Kata Umar, kharajtu, aku keluar daripada rumah, ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim. Aku keluar daripada rumah dengan satu niat nak pi halang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pi sembahyang di masjid. Ini cerita dia ni sebelum dia jadi orang Islam, sebelum dia masuk Islam, keluar rumah awal-awal niat satu aja, niat nak pi halang Nabi daripada pi masjid. Jahat lah. Fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid. Tapi didapati, yang kata Umar Al-Khattab ni kata, didapati Nabi SAW awal dah pergi masjid dah. Dan Nabi SAW masjid ni awal. Kita pergi Mekah buat haji, buat umrah kan, bang baru turun hotel tu, pergi 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Orang bang dah baru nak turun hotel. Ada hak cantik lagi, tengah dok qamat baru kalut nak turun pergi. Dan satu rakaat ujung-ujung tak apa nak gelut. Pasal apa? Pasal kita banding dengan orang Arab Mekah. Orang Arab Mekah tak pergi sembahyang langsung. Bukan semua, tapi ramai. Pasal apa? Pasal dia duk ingat lagu tu lah. Pasal dia duk ingat Kaabah duk ada tepi rumah dia. Dia nak pergi bila pun boleh. Nak pergi bila pun boleh, tak pergi. Tuan-tuan perasan tak duk jadi di Malaysia ni, kawasan yang ada pondok pengajian, orang keliling pondok, kalau hak perempuan kelumbung tak pakai. Hak duk main mengaji, nunu daripada mana tah tu, sewa van, sewa bas, sewa apa nak main mengaji. Hak duduk tepi pondok ni, bini kelumbung tak pakai.
Pasal apa? Pasal dia kata nak pergi bila orang boleh. Nak pergi bila pun boleh, tak pergi. Haduk pi umrah, haduk pi haji, haduk pi 2 tahun sekali, haduk pi 3 tahun sekali, haduk pi 5 tahun sekali. Dia kata duk main selalu dah. Dia kata tak sadut kalut lah. Dan kita pi, tak dan mayang di bilik. Hak awal-awal penjara pi ni siapa dia? Hak nak boleh pi sekali pun macam nak bercerai nyawa. Yang ni kalau boleh bukan 40 hari pi haji, kalau boleh dia nak duduk 3 bulan. Pasal apa? Pasal dia nak pi sekali pun macam nak bercerai nyawa nak dapat pi. Dia hargai benda dia dapat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hak bagus sangat pula. Saya pernah cerita dulu, satu cikgu saya sekolah menengah dulu, dia kerap pergi umrah, tapi subuh dia turun pukul 3. Boleh kata tiap-tiap tahun pergi umrah, tapi tiap-tiap kali pergi pukul 3 pagi dia ada di Masjidil Haram dah. Dia balik mai, dia nak cerita satu benda dekat saya. Dia kata ada satu imam, dia kata pernah tengok bila mai musim haji, dia pernah baca khutbah di Arafah, satu imam buta. Dia kata cikgu duk turun pukul 3 ustaz. Cikgu turun pukul 3, dia duk ada dah. Dia turun pukul apa? Malah esok cikgu turun 2.30, dia duk ada dah. Dia ni turun pukul berapa? Malah lusa cikgu turun pukul 2, dia duk ada dah. Dia ni rupanya dekat pukul 2 dia main dah. Ni yang kata imam buta di Masjidil Haram dulu ni. Yang dia nak cerita dekat kita, satunya nak cerita ni imam buta ni 2 pagi dah turun dah di Masjidil Haram, semayang sunat, semayang apa sampai nak tunggu subuh. Dengan siap bawa cerek kecil, air teh Arab apa semua ni duk minum di situ. Sekali itu pula ni cerita cikgu ni. Cikgu pi hari yang ketiga, yang keempat ke apa ke, dia kata cikgu duduk di saf nombor 3 belakang daripada depa ni. Ni cerita pukul 2 pagi, pukul 3 pagi ni. Cikgu duduk saf nombor 2, nombor 3 belakang daripada imam buta ni. Tiba-tiba dia bangkit, dia berjalan dengan buta dia ni, dia berjalan mai dekat cikgu ni, dia pegang cikgu ni, dia tanya, hang orang Malaysia ke? Anak cikgu ni sama saya dulu ngaji sekolah Arab, dia reti lah bila Arab ni tanya, dia duk habaq ke ayah dia kata ayah, dia tanya kita orang Malaysia ke? Anak ni jawab Malaysia. Dia pegang cikgu ni, dia peluk, dia pegang tangan, dia pimpin pi dekat multazam, dia angkat tangan doa untuk cikgu ni. Buta ni, imam buta ni. Lepas tu dia patah balik mai sini, dia panggil polis, ni buta ni. Dia gawang panggil polis, dia tunjuk ni orang ni bagi duduk sah depan bila sembahyang subuh sekali lagi. Menangis cikgu kita ni. Menangis cikgu kita ni, benda ni pergi jadi tu. Balik ni lambat balik sampai nak telefon nak cerita kat kita ni benda yang jadi ni. Saya counter check dengan anak dia yang sama sekolah dengan saya ni, betul ke kata ayah ni? Saya bukanlah tak percaya dekat ayah dia cikgu kita. Dia kata betul, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hanya Allah saja yang tahu apa dia cerita di sebalik benda yang jadi itu. Orang bagus ada satu cerita, hak tak bagus ada satu cerita. Hak tak bagus hak tadi ni sampai qamat dah tak turun lagi. Turun sampai di lobi hotel, dengar tu imam takbir Allahu Akbar, dia naik lift balik sembahyang dalam bilik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Umar Al-Khattab cerita sebelum dia masuk Islam ni, dia kata kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim. Aku keluar daripada rumah ni, cerita sebelum aku masuk Islam. Aku keluar daripada rumah dengan satu niat aja, aku nak pi halang Nabi Muhammad daripada pi sembahyang di masjid. Fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid. Aku dapati awal dia dah ada di masjid. Ni yang kata Nabi.
Faqumtu khalfah, aku tunggu di belakang. Umar kata, dia tunggu di belakang. Nabi jadi imam. Fastaftaha suratal Haqqah. Dia kata Nabi jadi imam, Nabi baca surah Al-Haqqah. Umar tak Islam lagi, dia tunggu di belakang tu. Apa niat dia tunggu? Dia nak pukul Nabi ke? Dia nak buat naya dekat Nabi ke? Dia tak tahu, tapi dia duduk tunggu di belakang. Dan dia dengar Nabi SAW baca surah Al-Haqqah. Allah berfirman, Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Tu kena 6 harakat tu. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah. Fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah. Wa amma 'Adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Ila akhir ayat. Nabi baca surah Al-Haqqah awal sampai habis. Umar Al-Khattab sebagai satu orang Arab dan satu orang yang terpandang tinggi di dalam masyarakat Arab Quraisy pada masa itu, satu orang yang berilmu dan terpelajar di kalangan ahli masyarakat dia reti menilai susunan bahasa-bahasa Arab ni. Bila dia dengar surah Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, sedap ayat tu. Bila dia dengar ni, dia kata faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Aku rasa kagum, aku rasa takjub dengan susunan ayat Quran itu. Orang Arab, tuan-tuan, orang Arab, dia Islam ke, dia tak Islam ke, dengan bahasa Arab ni dengar faham. Macam mana kita baca surah abang, kita duk baca majalah Melayu ni, macam tu orang Arab bila baca Quran, dia baca Quran tu faham langsung dah. Cuma nak beriman ke tak mau beriman, tu saja. Tapi cerita faham ni, cerita menilai, cerita nilai bahasa yang ada di dalam Quran tu dia parti. Maka Umar Al-Khattab yang belum Islam, yang turun pi dengan niat nak halang Nabi daripada pi semayang di masjid, bila dia dengar surah Al-Haqqah ni, dia dengar daripada awal sampai habis, dalam hati dia ni, faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Dia rasa takjub, rasa kagum dengan susunan Quran ni. Kata Umar, dia kata haza wallah syair. Dia kata demi Allah, Muhammad ni seorang penyair, dia kata. Kama qalat Quraisy, macam mana yang orang Quraisy duk bercakap ni, dia kata hang tu sampai dengar Muhammad ni, kalau hang dengar hang nanti sangkut dengan dia. Pasal apa? Pasal dia ni syair, pasal dia ni penyair. Hang tu sampai dengar langsung, kalau hang dengar hang nanti kena getah, kalau hang pi dengar hang nanti sangkut dengan dia. Awal tak usah duk pi. Macam ada dalam masyarakat kita. Kadang-kadang dia tak berkenan dekat satu ustaz tu. Dia tak pi tak apa, dia tak bagi orang pi. Tak bagi pi ni, dia nak kena cari alasan untuk nak tak bagi orang pi tu. Macam-macam alasan. Dia duduk pi lah, dia ni balik nu. Balik nu. Balik nu tu tak tahulah balik mana. Pasal nak kena tahu dia balik mana dulu, baru tahu balik nu balik mana. Jahat. Selagi mana kawan yang duk bercakap tu, dia bercakap tentang Quran. Selagi mana kawan yang duk bercakap tu, dia bercakap hadis Nabi. Kalau hang orang Islam, kalau hang terima Quran sebagai dustur, sebagai perlembagaan orang Islam, kalau hang terima Nabi sebagai Nabi hang, sebagai pemimpin yang menjadi ikutan hang, selagi mana ustaz tu duk baca Quran, duk baca hadis Nabi, hang kena dengar. Dia kata jangan duk pi. Dia balik nu. Macam mana orang tak bagi, masyarakat Arab Quraisy dulu tak bagi pi dengar Nabi SAW. Pasal apa? Dia kata Muhammad ini syair, Muhammad ini penyair. Kalau hang pi dengar dia, hang nanti terpukau dengan bahasa cantik dia, hang nanti jadi pengikut dia. Sedangkan dia ni penyair. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, dia bukan utusan Allah. Dia bohong kita aja kata dia ni utusan Allah. Dia ni penyair, dia ni cari makan.
Umar bila dia pi dengan niat tak elok, dia dengar surah Al-Haqqah, bila dengar dia sebagai satu orang yang terpelajar, boleh pikiang, reti bahasa Arab dan nilai-nilai sastra yang ada di dalam bahasa Arab, yang ada di dalam Quran ini, bila dia dengar, dia rasa kagum dengan Quran yang Nabi baca. Cepat-cepat dia potong rasa kagum itu, dia kata haza wallahi syair, demi Allah dia ni penyair, seperti mana yang orang Quraisy duk kata. Dia nak potong supaya dia tak jatuh hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elok Umar ingat macam tu aja. Tiba-tiba Nabi baca ayat innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Nabi pergi baca ayat tu seolah-olah jawab kepada apa yang dia ingat tadi. Dia ingat kata Muhammad ini syair, Muhammad ni penyair. Tiba-tiba Nabi baca innahu laqaulu rasulin karim. Nabi baca ayat tu, benar sungguh yang kata wahyu yang diturunkan kepada rasul yang mulia itu ialah Quran ni. Ni Nabi duk baca ni Quran ini laqaulu rasulin karim, satu qaul, satu kata-kata yang mai daripada Allah Subhanahu wa taala kepada rasul yang mulia. Dan Quran tu kata wa ma huwa biqauli syair, dan bukanlah Quran ini ucapan daripada penyair. Jawab kepada hak dia ingat tadi. Umar Al-Khattab bila dia teringat lagu tu, Nabi baca ayat seolah-olah menjawab apa yang dia ingat dalam hati dia. Dia kata wallahi kahin, dia kata demi Allah, dia kata Muhammad ini kahin. Kahin ni apa tuan-tuan? Tukang tenung ataupun ahli sihir. Kita kata dia ni betul-betul ahli sihir, dia tahu apa yang aku duk ingat, dia pergi jawab dalam bacaan dia. Elok dia ingat lagu tu, Nabi baca wala biqauli kahin, dan Quran ini bukanlah ucapan daripada kahin, daripada tukang tenung ataupun daripada ahli sihir. Jawab hak dia teringat lagi sekali. Dia kata kacau. Benda tu disusun Allah Subhanahu wa taala sebegitu rupa. Dan Nabi terus baca sampai akhir surah, dan Umar duduk di belakang orang semayang ni duduk dengar. Wa qala Umar Al-Khattab kata, dia kata fa waqa'al islamu fi qalbi kulla mawqi'. Habis Nabi baca, dia dapat rasa Islam terbenam masuk di dalam hati dia. Selepas daripada kejadian ni lah, dia pergi cari adik dia yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang dikatakan Umar Al-Khattab, satu manusia hebat yang ketika Nabi masuk syurga, Nabi tanya Jibril, istana ni untuk siapa? Jibril kata li Umar. Pergi lagi sikit, jumpa lagi istana hak lagi elok pada hak tadi. Nabi tanya istana ni untuk siapa? Lagi sekali Jibril kata li Umar, untuk Umar. Nabi SAW kata dekat Sayyidina Umar, aku cemburu dengan hang. Pasal apa? Hang satu orang istimewa, syurga sudah menyimpan satu istana elok untuk hang di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari wafat Nabi SAW, dalam hadis Al-Bukhari riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada di rumah dia di Sunuh dekat dengan Quba. Hari Nabi wafat, Abu Bakar ada di sana, rumah dekat dengan Quba. Umar ada dekat. Bila sampai saja kepada Umar berita wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama Umar yaqul, Umar Al-Khattab bangkit berdiri, dia kata wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bila ramai habaq dekat dia kata Nabi dah wafat, Umar bangkit berdiri, dia kata wallahi Nabi Muhammad tak mati. Dia kata sayang dia kepada Nabi SAW ni sampai dia tak boleh terima berita Nabi mati. Ni nak cerita sayang dia, extremely sayang.
Bila Umar habaq dekat dia, Umar, Muhammad, Nabi kita dah tak ada dah. Dia terus kata, wallahi. Dia kata, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mati. Dia kata. Wa qala Umar, wallahi ma kana yaqa'u fi nafsi illa dhak. Dia kata, demi Allah, aku pasti tentang Nabi tak mati ni. Dia kata. Makna dia perkemah lagi. Jangan main habaq dekat aku kata Nabi mati. Jangan main habaq dekat aku kata Nabi dah wafat. Demi Allah, Nabi tak mati lagi. Aku boleh rasa dalam hati aku, Nabi belum mati. Dia kata. Wala yab'asannahu Allah. Dia kata, bahkan aku yakin Nabi duduk tidur, saat lagi Allah akan bagi dia bangkit balik. Ini hadis ni tuan-tuan, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dia nak cerita dekat kita sayang dia dekat Nabi tu. Tak boleh nak menerima hakikat kewafatan Nabi tu. Tak boleh terima. Macam kita lah, kita sayang satu orang dalam dunia ni, telinga kita tak mau dengar something bad kena dekat orang tu. Kita sayang dekat siapa? Dalam dunia ni kita sayang dekat mak kita, kita sayang dekat ayah kita, kita sayang dekat bini kita, kita sayang dekat anak-anak kita. Kita tak mau dengar, telinga kita tak mau dengar orang main bagi tahu satu benda tak elok kena ke orang-orang ni semua. Kalau dengar, hati kita menidak akan benda tu. Tak betul benda ni. Pasal apa? Pasal sayang. Umar Al-Khattab bila orang main habang kata Nabi wafat, dia kata wallahi Nabi tak wafat. Wallahi hati aku boleh rasa Nabi belum wafat. Wallahi dia kata Nabi tidur aja, sat lagi Allah akan gerak dia akan bangkit berdiri. Wallahi fala yaqta'anna aydiya rijalin wa arjulahum. Demi Allah, siapa yang kata Nabi mati, Allah akan kerat kaki dengan tangan dia. Dia kata. Tuan buka dalam Sahih Bukhari, jumpa hadis ni. Hadis yang menceritakan sayang Abu Bakar, sayang Umar Al-Khattab kepada Nabi ni tahap tu. Macam ni punya kaki tuan-tuan. Kalau pergi bercakap tak elok pasal Nabi depan dia, dia tampak mati. Ni kalau macam ni punya orang, kita pergi depan dia, pergi buka mulut, pergi habang kata Nabi ni apa, tak elok sikit, dia tampak mati. Pasal dia tidak boleh dengar benda tak elok orang kata dekat orang hak dia paling sayang di atas dunia ni, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata hadis tu, fajaa Abu Bakar, baru Abu Bakar sampai. Noh daripada Quba nak naik kuda apa semua sampai. Mai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di rumah Nabi ni, di makam Nabi lah ni. Umar satu orang yang dipanggil rajulun buka, satu laki-laki yang kuat menangis. Bila orang habang kata Nabi wafat, dia tak menangis. Dia mai daripada rumah dia, tenang, turun, tambak kuda, dia masuk dalam rumah Nabi, rumah anak dia, rumah Aisyah. Fakashafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia buka kain hak tutup wajah Nabi yang mulia. Dipangkin tempat dibaringkan Nabi ni. Faqabbalahu. Abu Bakar buka, tengok wajah Nabi, dia cium Nabi. Dalam hadis lain detail lagi cerita, dia cium di antara baina ainai Nabi sallallahu alaihi, antara dua mata Nabi, dia cium situ. Wa qala, kata Abu Bakar, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Dia kata, demi ayah, demi mak aku, dia kata, engkau masa hidup sangat baik, masa wafat engkau juga sangat baik. Ni Abu Bakar, satu orang yang cukup tenang. Dia menerima berita ni dengan tenang, dia mai dengan tenang. Dia buka kain yang tutup wajah Nabi, dia kucup dari Nabi, dia, demi Allah, demi mak, demi ayah aku. Dia kata, ya Rasulullah, engkau masa hidup manusia paling baik, engkau wafat, engkau manusia paling baik. Wallazi nafsi biyadih la yudhiquka Allahul mautataini abada. Demi Allah, dia kata, Allah tidak akan bagi engkau rasa dua mati
kematian sekali aja rasa. Demi Allah, engkau tidak akan rasa 2 kali mati. Maknanya apa? Demi Allah, engkau sudah pun wafat, ya Rasulullah. Summa kharaja, dia keluar daripada rumah. Faqala ayyuhal halif, keluar di luar pagadu berimpun. Ni sahabat Nabi, orang Islam ni cerita kewafatan Nabi ni sahaja tersebar. Pakat mai, pakat berimpun di depan rumah Nabi ni, duk tunggu apa Abu Bakar nak kata. Abu Bakar keluar berdiri, semua orang duk ada. Dia kata ayyuhal halif, wahai sahabat-sahabat yang bersumpah setia dengan Nabi SAW, ala rislik, tenang, dia kata, ala rislik, bertenanglah. Falamma takallama Abu Bakrin jalasa Umar. Waktu Abu Bakar duduk bercakap tu, Umar ni habis dah, lembut lutut dah, duduk sengak, tak bercakap apa. Pasal apa? Bila Abu Bakar cakap, itu betul. Pasal Abu Bakar As-Siddiq. Bila Abu Bakar mengesahkan kewafatan Nabi, makna ni bukan mimpi lagi dah, ini betul. Wajalasa Umar. Umar duduk sengak, tak kata apa. Dia have to, mesti kena terima ini berita betul. Fahamidallah Abu Bakrin wa asna alaih. Abu Bakar puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam, puji Allah. Wa qala, dan kata Abu Bakar, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Ketahuilah, Abu Bakar kata, kalau hampa sembah Muhammad, hari ini Muhammad mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi kalau hampa sembah Allah, Allah dia hidup, dia tidak akan mati. Dia kunci balik ni. Sahabat-sahabat yang dah mula jadi cemas, dah mula jadi keluh kesah, dah mula terkejut, dah mula tak boleh terima berita, Abu Bakar kunci elok-elok. Ingat balik, dia kata, siapa tak sayang dekat Nabi Muhammad? Kalau hampa sayang, aku 1000 kali sayang. Kalau hampa tak boleh terima berita Nabi wafat, aku lagi tak boleh terima. Tapi hampa kena ingat satu benda, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Kalau kita sembah Muhammad, Muhammad mati, pasal dia manusia. Wa man kana ya'budullah, tapi kalau kita sembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, Allah hidup dan tidak akan mati. Bila Abu Bakar As-Siddiq kata lagu tu, dia petik satu ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dia baca ayat tu. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan dia rasul. Sebelum dia sudah ada beberapa rasul lain. Adakah kerana Muhammad mati ataupun dia terbunuh dalam perang dan sebagainya, kamu nak tinggal Islam? Ayat tu tanya. Allah buat turun ayat tu awal lagi dah, sebagai persediaan untuk menghadapi berita wafat Nabi ni. Awak kalau Nabi Muhammad mati, kita tak mau dah Islam? Macam tu ke kita? Tuhan turunkan ayat ni awal lagi dah. Tapi bila dengar berita Nabi Muhammad wafat, orang terlupa ayat ni. Abu Bakar peringat balik orang hak ada dengan ayat ni. Barulah semua orang boleh terima berita wafat Nabi SAW. Yang kita nak fokus ke dalam hadis ni ialah Umar Al-Khattab ni. Bila dengar berita Nabi wafat tu, dia dah jadi satu macam. Dia tak boleh terima. Pasal apa? Sayang dia kepada Nabi SAW, sampai dia kata, demi Allah, siapa kata Muhammad mati, Allah akan kerat tangan dan kaki dia. Maka tidak heranlah orang yang sayang Nabi SAW sampai tahap macam tu, istana disediakan kepada dia di dalam syurga. Persoalannya ialah kita, tuan-tuan, tak mana kita ni sayang Nabi SAW, adakah satu dangau habuan kita dalam syurga? Mudah-mudahan mukadimah itu menjadi
satu titik tolak untuk kita fikir pada malam ini. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15 muka surat 230 bab fi nasril akhi zalim au mazluman. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tolong saudara yang zalim dan juga saudara yang kena zalim. Pelik, dia suruh tolong orang yang zalim, yang ni pelik. Dan juga tolong kawan yang kena zalim, yang tu biasa. Ketahuilah saudaraku, zalim itu bahasa Arab. Makna pada Melayunya ialah buat naya. Ni kata Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia cukup cantik. Zalim ni apa? Dia kata zalim ni buat naya orang. Kalau kita buat naya orang, makna kita buat zalim ke orang. Dan mazlum itu juga bahasa Arab. Makna pada Melayunya ialah orang yang kena naya. Bila kata mazlum, maksudnya orang kena naya. Maka apabila seseorang itu tampak ataupun pukul satu orang yang lain dengan tidak ada apa salahnya, maka yang memukul dan menampar itu zalim, dia kata. Dan yang kena pukul dan kena tampang itu mazlum. Tak ada pasal pergi tampang orang, kita zalim. Tak pasal bangkit pergi tampang orang. Jadi ni kalangan budak-budak muda lah ni, jadi benda ni. Dia pergi makan di kedai makan, dia bawa girlfriend dia pergi makan. Girlfriend ni pun satu macam punya perangai. Duk abang dekat boy dia ni, dekat boyfriend dia ni, dia kata abang, dia kata apa budak tu duk tengok-tengok saya, dia perasan kata orang tengok dia. Kata abang, apa budak tu duk tengok-tengok saya, dia ni pula satu macam naik merak, naik satu macam nak tunjuk depan girlfriend ni, bangkit pergi siapa dia pergi tu kena satu tok lebay, kena penampang buta tok lebay tu. Dia kata apa hang duk tengok-tengok marka aku, marka pula dia sebut. Ni di kalangan budak-budak muda Melayu ni jadi, tuan-tuan, benda macam ni jadi. Apa hal? Zalim. Dengan tak ada pasal, dengan tak ada satu sebab, pergi tampang orang. Kawan tu memang duk tengok, tapi dia duk tengok kawan belakang tu. Memang tengok arah-arah kawan tu, tapi dia tengok kawan sana tu. Yang perempuan ni duk perasan kata tengok dia. Dia pergi habaq dekat boy dia bangkit pergi tampang. Maka boy ni zalim. Lebay tu mazlum. Begitu juga dia kata, jika seorang mengambil harta orang dengan jalan yang tidak sebenar dan dengan jalan yang tidak betul dari segi hukum syarak, maka yang mengambil itu zalim dan yang kena ambil harta itu mazlum. Macam tu juga dalam bab harta. Semalam kuliah kita semalam kita baca muqaddimah hadis Nabi SAW kata mal'un, kena laknat. Siapa dia? Di antaranya ialah orang yang ubah perenggan tanah. Ada 4 ekar, bapak mati tinggal tanah 4 ekar, adik-beradik ada 4 orang. Bapak dah bagi dah masa sebelum dia mati, dia kata esok dia kata tanah ni hampa ambil sama banyak. Dia tukar nama semua elok-elok, dah jadi bahagian hampa, tapi lagi aku tak mati, hampa jangan rumai buat apa lagi. Aku mati esok baru hampa ambil. Abang dengan adik 3 orang ni, dia pergi ubah sempadan. Hak bahagian dia punya, dia ambil besar sikit. Walau hak dia ambil tu sejengkai aja. Nabi kata apa? Mal'un. Dia kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang kita baca pada malam ni, dia zalim. Walau dia ambil itu sejengkai aja tanah hak adik dia punya, sejengkai itu pun dia buat zalim pada adik dia. Begitu. Begitu juga jika seseorang itu memukul dan membunuh hidup-hidupan orang dengan tiada jalan yang hak, ataupun dia meruntuh rumah ataupun pekakeh yang menjadi hak orang dengan jalan yang bukan hak. Dia pergi ambil tindakan sembrono, pergi ambil tindakan buta tuli. Kucing jiran sebelah main masuk rumah dia, dia duk hangat kat kucing ni lama dah. Pasal apa? Pasal dia ada penyakit. Dia ada penyakit satu, dia panggil bronkitis. Bronkitis ni dalam bahasa kita kampung ni kata penyakit lelah, penat.
Orang penat, orang lelah, orang bronkitis ni dia tak boleh. Dia dengan kucing tak boleh, dia dengan kapet dalam rumah tak boleh. Bersin macam nak tercabut batang hidung ni. Dia ada penyakit tu, dia allergic. Kampung kata resedung. Jadi rumah dia memang tak bela kucing, tak bela apa. Kucing jiran ni duk masuk rumah dia hangat lah. Dia balik lesung batu ke kucing tu, mampus kucing tu. Ada satu kawan saya ni, dia baling papa rehai baca Quran tu. Kena kucing, mati kucing tu. Dia mengajak anak dia baca Quran. Kawan ni kata pengeh ni, ajak anak baca Quran, ajak. Dia punya makhraj huruf kasang lah. Dia punya makhraj huruf, dia nak suruh anak sebut ikut makhraj dia duk sebut tu. Sebut. Ni, sebut lagu ni. Dia kata ni. Anak tu lagi duk ketak lagi tak boleh baca. Dia jengkah anak duk depan ni, dia jengkah macam anak duk tengah kilometer jauh tu. Dia jengkah tak boleh juga. Dia ambil papa rehai, dia karate lu. Pasal dulu belajar silat gayung tak putih limau. Dia karate papa rehai tu pecah, dia pegang, dia balik. Satu kucing yang sudah sampai ajal lintah pada masa tu. Papa rehai tu singgah kucing ni, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Bini dia ni, abang kata, dia kata ustaz, boleh muih-muih sikit. Dia kata boleh perungui, dia kata macam apa. Ada orang macam ni, zalim dia ni. Ngejak Quran tu bagus dah, tapi baling pergi kena kucing bagi mati, tu zalim. Ni dia kata ni apa, membunuh hidup-hidupan orang dengan tidak jalan yang sebenar. Kucing tu salah apa? Dia bukan mengaji sekolah, dia duduk sebelah rumah kita, dia main lintas. Tu pun lintas hormat, bukan lintas. Kalau lintas hormat beralih tengok kita, pandang kiri tengok kita, kena papa rehai mati. Maka itu zalim. Dan yang kena, yang mati itu mazlum, dia kata. Begitu juga jika seorang mencaci dan menyumpah dan mendusta orang yang tiada masyhur dan tiada diketahui orang akan jahatnya. Satu orang yang orang tak kata dia jahat, kita pergi duk kata dia jahat. Dia ni maklum dan ma'ruf pada kebanyakan orang, dia ni orang bagus. Kita pergi duk kata dia jahat, kita buat zalim ke dia. Ataupun menuduh orang dengan sangka dan agak, tak boleh. Duduk tuduh orang kata dia ni cikgu biasa, jangan tengok dia buat rumah amai tang mana duit. Dia kata ni cerita ni tahta di sekolah jadi cikgu koperasi, duk makan rasuah apa. Mudah duduk tuduh orang. Dia kata kira tengoklah gaji cikgu apa duit. Dia kata yang boleh pergi buat rumah sampai 100,000 macam tu, dia ambil duit mana? Dia kata ni cerita ni duk gagal duit apa-apa. Tuduh orang dengan main sangka, dengan main agak, dia zalim kepada orang yang kena tuduh. Dan mempermaki orang dengan tiada hak. Maka yang mencaci dan menyumpah dan mendusta dan menuduh dan yang mempermaki orang itu zalim namanya. Dan yang kena caci, yang kena sumpah dan kena nista dan kena tuduh dan kena maki itu mazlum namanya. Tuduh terang tak habis lagi, padahal kita faham dah. Dia abang sikit tadi ni, tapi dia terang bagi panjang lagi. Sebagaimana tersebut di dalam hadis At-Tirmizi, kata dia an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala unsur akhaka zaliman au mazluman. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong olehmu akan hamba Allah yang mukmin, akan saudaranya yang Islam, yakni yang berbuat zalim dan juga yang kena zalim. Nabi kata tolong dua-dua sekali. Orang yang buat zalim pun kita kena tolong, orang yang kena zalim lebih lagi kita kena tolong. Qulna ya Rasulullah nasartuhu mazluman fa kaifa ansuruhu zaliman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takuffuhu 'anil zulmi fa dzalika nasruka iyyahu. Kata kami ya Rasulullah,
telah aku tolong akan dia, yakni yang kena zalim, iaitu kami lepaskan dia daripada segala mudarat yang mau datang mengenai saudara hamba itu. Sekiranya orang mau pukul akan dia dan membunuhnya, maka kami larang akan dia dan kami pegang dia, tidak beri pukul dan tidak beri bunuh dia. Yang tu faham. Satu orang nak kena pukul, kami pergi tolong dia. Jangan sampai dia kena pukul. Dan kami beri nasihat kepada dia. Dan jika kami tahu ia mengambil harta dengan jalan yang bukan hak, kami lepaskan dia daripada segala mudarat yang mau datang mengenai akan saudara itu. Kalau satu orang kena zalim, kami pergi tolong dia, kami lepaskan dia daripada zalim yang nak kena dia tu. Sekiranya orang itu mau memukul akan dia dan membunuhnya, maka kami larang akan dia dan kami pegang dia, tidak beri pukul dan tidak beri bunuh, bahkan kami nasihat dia. Kalau sekiranya dia nak pergi pukul orang, kami pergi pegang dia. Sudah. Terus ada buat orang macam tu. Nasihat dia pula lagi, apa hal yang hidup bergaduh dengan orang ni. Itu tolong, dia kata. Dan jika kami tahu ia mengambil hartanya dengan jalan yang bukan hak, maka kami suruh pulangkan dia. Kalau kami tahu dia duk pergi ambil harta orang dengan jalan tak betul, kami kata dia bagi baliklah duit orang ni. Ataupun kami ambil daripada yang mengambilnya itu dengan bergagah. Kalau sekiranya dia ambil sungguh duit orang secara paksa, kami ambil balik duit dia ambil orang tu, pergi bagi balik kepada tuan punya duit tu. Kemudian kami berikan pada yang empunyanya kembali, sebagaimana daripada bermacam-macam hal menolong orang yang zalim itu. Maka sudahlah dapat kami tolong akan dia. Tetapi bagaimana kami nak tolong orang yang buat zalim? Dia kata, kalau sekiranya dia buat zalim, kita nak tolong macam mana? Dia nak pukul orang, kita tolong pergi pukul sama ke? Macam mana? Dia kata. Seperti mana dia mengambil harta orang dengan jalan yang tidak sebenar, adakah kami tolong akan dia pergi ambil sama? Dia nak pergi samun duit orang, kita pun pergi join dengan dia pakai samun sama. Itukah tolong orang zalim? Dia kata. Atau siapa ada yang menegah ia ambil itu, kami tolong akan dia bersama-sama melawannya. Kalau dia pergi nak ambil harta orang, kan, ada orang yang orang nak kena samun ni duk lawan, kita pergi Jahanam kawan duk lawan ni, mudahkan dia nak ambil harta kawan tu. Adakah itu makna tolong orang zalim? Jawab Nabi SAW, bermula tolong orang yang buat zalim itu, iaitu kamu tegah, kamu larang dia daripada buat zalim. Itu maksudnya. Maka itulah tolong kamu akan dia. Maka menegah orang yang buat zalim daripada membuat zalim itu, hukumnya wajib atas satu orang yang mengetahuinya. Wajib. Kita kena pergi nasihat orang buat salah ni, suruh dia berhenti daripada buat salah. Wajib, dia kata. Seperti satu orang yang nak mencuri, maka dia hendak bunuh, dia hendak berbuat zalim namanya, maka wajiblah satu orang yang mengetahui bahawa dia nak mencuri, tegah dia dan nasihat akan dia. Dia nak mencuri, pergi nasihat dia, sudahlah, dia mencuri buat apa. Maka bagi takut ke atasnya dengan habas, penjara ataupun lebih kuasa dan lainnya. Yang ni pun isu, tuan-tuan tengok dalam surah abang apa, metro ke apa baru ni, dia pun buat bandingan hukuman ni. Ini pun satu pening juga duk jadi. Budak-budak perempuan Melayu pergi terlibat, dia panggil menari tiang, metro kot keluar baru ni. Budak perempuan Melayu pergi terlibat dalam satu, dia panggil menari tiang, pergi buang kain baju semua, pergi menari duk peluk tiang tu, kena tangkap, kena hukum RM25. Satu budak pondok mana kan naik motor tak pakai helmet, pakai serban, kena hukum berapa, 50 ke 60 ringgit. Depa kata lah, naik motor pakai serban kena mahal pada kawan tak pakai apa hidup menari tiang ni. Depa kata jadi lagu mana keluar dalam surah abang baru ni orang pertikai benda ni. Wallahu alam. Awak dia jadi lagu tu pun kita pun tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang duk jadi kadang-kadang atas dunia ni begitu keadaan dia, akhirat sanalah nak tengok hak betul, hak salah, hak siapa dia. Baik, dia kata, dan jika seorang itu mau memukul dan membunuh, maka wajib atas orang yang mengetahui melarang dan menasihat akan dia, ataupun ugut dan pukul dia.
dan ugut dengan hukuman baleh bunuh dan sebagainya. Yang penting kita stop dia daripada buat benda salah. Kemudian bab baru dia kata bab fi itian abwabis sultan. Itu bab yang datang pada menyatakan pergi ke pintu-pintu sultan. Ini ceritanya. Cerita satu tajuk orang yang nak kata lagu mana tak tahu. Kira hidup dia mengampu pemerintah. Begitu. Kalau dia pi atas tujuan yang baik, pi nak memberi nasihat, pi nak bagi ilmu dan sebagainya, itu terpuji. Tapi kalau pi duk ulang pi bukan atas tujuan baik, tapi atas tujuan-tujuan keduniaan. Ini tajuk dia nak bagi tahu ni. Ketahuilah saudaraku. Pergi datang kepada sultan itu, yakni mendampingi dia seperti menjadi orang-orang yang berjawatan kepadanya, ataupun menjadi juak-juaknya, ataupun menjadi taulannya, ataupun menjadi orang yang berhampiran dengannya. Maka yang demikian itu tidak salah pada syarak. Dia habaq itu dulu. Tak salah bagi kita rakyat ataupun bagi kita orang yang menjawat jawatan dalam negeri pi dekat dengan pemerintah. Tidak salah pada dasarnya. Melainkan jikalau pergi balik kepada sultan itu kerana dunia. Yang jadi salah ni, kalau niat kita pi mendekati dia tu bukan niat baik, tapi niat keduniaan, di situ ada salah. Dan kerana nama dan kerana pangkat, maka itu salah. Piduk cari nama, piduk cari kedudukan, piduk cari pangkat, piduk cari darjah kebesaran, yang tu tak bagus. Dia kata. Adapun jikalau pergi datang kepada sultan itu kerana agama dan kerana nak meninggikan agama dan kerana nak melarang akan zalim sultan itu, dan juga kerana nak menjauhkan dia daripada yang demikian itu. Tapi kalau dia pi, tiap-tiap kali pi dia ada satu benda, satu nasihat, satu perkongsian ilmu di antara dia dengan sultan, dengan pemerintah, itu bagus. Mana tiap-tiap sesi pertemuan dia dengan pemerintah, dengan raja, dengan sultan, dengan menteri, dengan Perdana Menteri, kalau dia dapat ruang untuk duduk dan bersembang ni, dia akan isi 5 minit, 10 minit, 15 minit, setengah jam masa dia duduk tu dengan bercakap hal agama. Dia ambil tu kesempatan dia 15 minit, setengah jam duduk di tepi Perdana Menteri itu, dia ambil masa tu untuk satu tazkirah dia bagi. Dia ambil itu masa dia dapat duduk di dekat orang yang berkuasa ini, dia ambil untuk nak memberi satu benda yang menambah ilmu kepada orang-orang yang berkedudukan macam ni. Yang tu bagus. Berani tak tuan-tuan? Kita ada jawatan besar, dapat peluang pergi duduk, kata Datuk Nabi SAW bersabda, pergi tak? Tak payahlah formal macam tu. Cara yang tak formal, tapi message bagi sampai. Kata Datuk, saya terus terang abang Datuk, lillahi ta'ala, saya sayang dekat Datuk. Masuk cara tu. Daripada Datuk tak jadi Datuk, saya sayang dekat Datuk. Sampai hari ni saya sayang dekat Datuk. Datuk, kalau boleh Datuk, beritahu apa kita nak beritahu. Saya minta maaf Datuk kalau cakap saya ni Assalamualaikum Datuk. Tuan-tuan, 5 minit ya? Tapi hak kita bercakap tu dengan cara atas bijak pandai kita, atas kebijaksanaan kita, atas cerdik kita, atas apa yang Allah bagi dekat kita ni, kita garapkan benda tu, sampaikan mesej tu dekat dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni, dia jadi macam mana? Jadi takut bayang-bayang. Tapi saya lagi rupiah abang lagu tu, bagus punya boleh duduk ni, terus. Jadi tak abang. Esok di akhirat esok, dia boleh habang depan Tuhan pula. Dia kata, saya tak tahu. Dia kata.
Saya dulu ada, dia kata ni penasihat saya ni, tapi dia tak pernah nasihat pun. Duk makan nasi sekali dengan saya berapa kali, dia kata, tapi tak pernah dia kata apa pun. Dia duk abang lagu tu. Apa jawab kita pada masa tu? Ni tajuk kita baca malam ni dia nak bagi tahu yang ni. Contoh pernah dengar cerita Imam Nawawi. Saya baru cerita di masjid Padang Temusu Sungai Petani minggu lepas. Ni kita duk baca Bahrul Mazi ni, Syekh Idris Al-Marbawi dia memang duk quote, duk petik Imam Nawawi. Dia kata, dan berkata Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Majmu', dia kata, dia duk ambil ni Nawawi siapa Imam Nawawi ni? Imam Nawawi ni ulama hebat, dia bermazhab Syafi'i. Nama dia Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Itu ambil nama kampung dia, Nawa. Nama kampung Imam An-Nawawi ni Nawa, terletak dekat dengan Damsyik di Syria. Nama dia yang kata Yahya bin Sharaf ni orang tak apa kenal. Orang lebih kenal gelaran dia Abu Zakaria, gelaran dia. Tapi orang lebih kenal dia daripada Yahya bin Sharaf, daripada Abu Zakaria, orang lebih kenal dia Imam An-Nawawi. Satu orang hebat daripada keluarga yang hebat-hebat. Zaman awal, zaman kecil berguru dengan bapa sendiri. Bapa dia juga satu ulama besar. Dia belajar daripada bapa dia sendiri. Seawal umur 20 tahun sudah menjadi guru di Darul Hadis. Umur 20 tahun sudah jadi tuan guru di Darul Hadis di Damsyik. Hebatnya ilmu yang ada pada Imam Nawawi ni, hebatnya dia ni sampai dia dipanggil Muhyiddin. Muhyiddin maknanya penghidup agama. Penyampaian dia, ilmu yang ada dekat dia berkesan. Orang panggil Imam An-Nawawi ni Muhyiddin, satu penghidup agama. Dia apabila sampai di telinga dia, kata orang duk panggil dia Muhyiddin, dia tak suka. Sampai dia kata di depan semua orang yang duk ada ni, dia kata, siapa yang panggil aku Muhyiddin, aku tidak akan maafkan dia sampai bila-bila. Menunjukkan sifat zuhud, sifat tawaduk, sifat rendah diri dia ni. Dia tak mau orang duk panggil dia hebat-hebat ni. Kita orang panggil tuan guru, jadi biskut Mary, baru standard ustaz saja. Orang panggil tuan guru, patut kita tak maulah. Tak usah panggil saya tuan guru lah. Saya ustaz cabut kampung aja. Jangan duk panggil tuan guru. Malu nak pakai title tu, kecuali layak betul. Orang dah duduk di tahap Tok Guru Ni Aziz tu, pakai, tak apa. Kita ni ustaz lah, ustaz sudah tu pun sengai dah. Orang panggil ustaz tu pun sengai dah, sengai rasa lagu tu. Rasa tidak layak kita ni. Imam An-Nawawi, satu orang manusia yang sudah menghasilkan kitab-kitab hebat, yang sampai hari ini kitab Majmu', kitab fiqh, kitab Majmu' ni dirujuk oleh mufti-mufti seluruh dunia. Orang panggil dia Muhyiddin, penghidup agama. Dia warning orang yang panggil dia, apa panggil lagi, aku tidak akan maafkan hampa sampai bila-bila. Tawaduk ni tuan-tuan, dia bukan boleh buat-buat, dia main dalam diri dia. Diriwayatkan yang kata Imam An-Nawawi ni tidur malam ni cukup sikit. Tidur malam ni, dia malam ni masa untuk ibadat dan menulis kitab. Malam bukan masa tidur bagi dia, malam masa dia nak beribadat, masa dia nak tulis kitab. Tuan-tuan pernah dengar kitab Riyadhus Salihin? Dia tulis. Tuan-tuan pernah dengar kitab
Minhajul Abidin, dia tulis. Tuan-tuan pernah dengar kitab Majmu' Fiqh, dia tulis. Siapa yang tulis syarah kepada Sahih Muslim? Imam Nawawi tulis. Satu ulama yang cukup hebat. Satu hari raja yang memerintah pada zaman dia hidup panggil dia. Ni nak masuk berkenaan dengan tajuk ni. Raja yang memerintah pada zaman dia hidup panggil dia. Raja pun tak kenal dia. Raja kenal hak ulama-ulama yang ada kiri kanan dia. Bila raja nak suruh ulama-ulama ni keluar satu fatwa kepada rakyat, ulama-ulama yang ada di keliling raja ni rasa tumpui mereka tu. Dia kata kalau fatwa ni kami sign, orang tak pakai. Dia pakai cadangkan dekat raja, dia kata, tuanku, kalau nak rakyat tak pertikai fatwa ni, ada satu orang, kalau dia sign, orang pakai. Siapa? Raja kata. Dia kata Imam Abu Zakaria An-Nawawi. Oh. Raja kata, siapa dia ni? Oh, dia orang hebat dalam masyarakat. Tuanku tak tahu, tuanku tak duduk dalam masyarakat. Okey, raja kata panggil dia mai. Maka dipanggil Imam Nawawi mai menghadap raja. Bila dia mai, dibentangkan kepada dia fatwa ni, nak suruh dia sign ni, dia baca dulu. Bila dia baca fatwa tu daripada awal sampai habis, dia kata dia tak mau sign. Pasal apa? Pasal dia kata ini bukan fatwa, ini buat zalim kepada rakyat. Dia kata saya tidak boleh sign benda ni. Saya tidak boleh bersekongkol dengan kezaliman. Raja hangat tak? Hangat ha? Tak pernah siapa cakap macam ni dengan aku ni. Raja terus keluar satu perintah. Raja kata lucutkan semua jawatan yang ada dekat dia. Ulama-ulama raja pergi kata dekat raja. Dia kata, tuanku, dia ni tak ada jawatan apa. Tak kacau tuan-tuan. Dia ulama rakyat. Dia tak gaduh pegang jawatan apa, tak gaduh bagi apa kat dia. Tapi kalam dia, kalam masmu'. Orang Arab kata, kalam masmu' maksudnya cakap dia orang dengar. Raja terkejut. Yang apa panggil mai kata apa dia ni lugu tu lugu ni nak suruh dia. Saya tak ada apa. Jawatan apa pun tak ada. Dia kata tak ada apa. Dah tu orang pakai dia. Orang tak pakai kami. Kacau tuan-tuan. Raja hangat tak? Bertambah hangat. Nak ambil tindakan tak boleh. Ada yang jahat di kiri kanan raja ni kata, dia kata tuanku, lah ni macam ni tuanku, hukum dia. Tuanku boleh penjarakan dia kalau tuanku mau. Atas alasan mengingkari kehendak tuanku. Apa jawab raja tuan-tuan? Raja kata demi Allah, aku segan kat dia. Tu dia tuan-tuan. Raja jawab kata demi Allah, aku segan ke dia. Ini yang kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita sambung baca kitab ni tadi. Kata hadis tu, dia kata Ani bin Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man sakana al-badiyah jafa. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa tinggal diam di darat, yakni tinggal jauh daripada bercampur gaul dengan orang di dalam satu kampung ataupun dalam satu negeri ataupun dalam satu kota, nescaya kasang perangainya. Nabi kata man sakana al-badiyah. Badiyah ni badui itu badiyah. Badin maksudnya orang yang hidup di darat, duduk tengah padang pasir, tak berkawan dengan orang, tak kenal masyarakat, tak tahu hidup macam mana hidup bermasyarakat, tak tahu. Nabi kata man sakana al-badiyah, siapa yang hidup di darat, tak pernah bercampur dengan orang, jafa, dia ni akan jadi satu perangai kasar.
Dia tak pernah berkawan dengan orang. Dia tak reti nak beradab sopan. Dia tak pernah berkawan dengan orang. Dia duk berkawan dengan lembu kebau, dia duk berkawan dengan apa, dia tak berkawan dengan orang. Dia jadi kasar. Maka kasar perangai itu ialah langgak laku dan kurang ajar. Dia kata ni dalam kitab ni. Yang kata kasar tu maksud dia macam mana? Dia kurang ajar. Bukan dia kurang ajar, tapi kasar lah. Kasar tu kadang dia bukan kurang ajar, tapi kasar dia tu orang kata kurang ajar. Sekiranya datang orang yang demikian itu bercakap dengan orang yang tua-tua ataupun orang yang dipertua ataupun orang yang berkehormatan, maka tidak lemah lembut cakapnya dan tidak lemah lembut perangainya. Sekiranya ia datang terus masuk dengan tiada minta izin. Itu yang kata kasar tu. Dia jiran sebelah rumah kita. Dia main rumah kita. Dia masuk pergi, dia buka tudung periuk, dia duduk ambil nasi bus, dia duduk makan. Dia duduk buat perangai kasar lagu tu. Bukan adik-beradik pun. Jiran sebelah rumah. Kenalah ada adab sopan. Nak masuk rumah, nak kena pastikan bagi salam dulu. Nak kena pastikan tuan rumah ada. Dah, dia masuk terus pergi ke dapur, buka periuk, tengok. Gulai ketam. Kasang, dia jadi kasang. Ini Nabi kata apa? Man sakanal badiyah. Orang ni tak reti bercampur dengan orang. Itu sebab dia jadi perangai kasang, Nabi kata. Ataupun datang bercakap, tidak bercakap dengan bahasa beralui, dikamu-kamukannya, diaku-akukan ia. Jenis macam ni. Dia bercakap dengan ustaz, dia panggil enter kat ustaz. Ada orang macam ni? Ada, tak apa cerdik. Dengan ustaz ni, dengan tok imam masjid ni, kita kena ada bahasa dia. Takkan nak panggil enter. Enter ni bahasa Arab, maksud dia hang lah. Panggil ustaz. Dekat ustaz kena panggil ustaz. Itu tanda hormat. Kita tahu ustaz ni dah enter itu. Yang boleh cakap enter ni kawan ustaz tu, sama mengaji sekolah, sama universiti dengan dia, sama depa. Tak apalah kalau nak enter depa kawan dah. Kita ni anak murid dengan ustaz, kita pergi enter kat dia. Allahu akbar. Yang ni yang kata badui ni. Dah benda ni kena sebut. Pasal kadang-kadang tak cerdik ni ada, dia tak reti nak bercampur dengan orang. Dia pergi dikamu-kamukan orang yang tidak sepatutnya. Tok imam kampung dia pergi panggil hang ni, apa anak aku nak menikah, aku pergi rumah tak ada ni. Dia buat cakap lagu tu kat Tok Imam. Tok Imam ni pun dengar sengai awak dia ni tak boleh, lagu tu tak boleh. Ini yang Nabi SAW kata. Nabi kata man sakanal badiyah jafa. Orang hak jenis darat ni dia tak reti lah, dia kasar. Maka dikamu-kamukannya dengan orang yang tidak sepatutnya, bercakap sambil berdiri sedangkan semua orang duduk. Dia jadi kasar lagu tu. Pergi bercakap dengan orang, duduk berdiri cekak pinggang, cakap depan orang, kasar. Bagi orang yang ada adab sopan, yang ada akhlak, yang ada budi pekerti, tengok pun awak dia ni bercakap lagu tu, dengan cekak pinggang, dengan berdiri, tak elok nampak. Ini orang badiah, dia kata. Tuan-tuan, benda ni universiti bukan ajak ni, benda ni Masjid Sultanah ya belajar pun. Sebab anak-anak kita mengaji sampai universiti, habis bachelor, pergi sambung master's degree, dah ada master's degree, pergi sambung PhD dan sebagainya. Kadang-kadang badui juga. Pasal apa? Pasal universiti tak ajak ni benda ni. Ajak adab sopan, ajak apa ni, dia belajar daripada agama di masjid dan juga daripada masyarakat. Kita belajar. Nah, yang lebih utama yang nak mengajar adab ni siapa dia? Kita mak bapak di rumah. Kena ajar anak kita bersopan. Begitu. Datang dengan rupa gopoh-gapoh dan kasar, melangkah orang dan sebagainya, mencelah orang dengan tiada beza tua muda. Dia jadi lagu tu. Kasar, mai lambat tu, mai daripada belakang tu, langkah debuk, mai duduk di depan. Tuan-tuan boleh tengok pemandangan ini di hari Jumaat. Nak duduk depan, mai awal. Mai lambat tu daripada belakang tu, dia langkah bau orang, langkah mai duduk depan. Padan dengan hak mai awal ni pun tak mau duduk depan.
Dua-dua pun salah jugalah. Tapi ni hak kasar ni. Hak lagi kasar ni sambil langkah sambil tekan bau kawan pula, duk langkah pi. Kawan tu sampai angkat kepala tengok lagi, dia ni kusidai lagi cuma. Itu bahasa orang Penang. Penang dia kalau nak buat orang dia kata sidai. Dia ni saya kus. Dia bukan sin, dia sad. Dia ni saya kusidai dia lah. Tu nak kena. Tu marah tu. Hang main lambat, hang langkah orang duk tekan kepala bau kita pula. Kusidai cuma. Dan apabila duduk tidak tetap duduknya. Di satu lagi. Dia duduk di depan orang yang ada kehormatan. Dia pergi rumah tu imam, dia duduk di sila panggung. La ilaha illallah. Sila panggung ni tak kenalah di depan orang-orang yang terhormat. Bila orang tegur dia, apa hang pergi bercakap di hampir rumah tu imam duduk sila panggung? Awak salah ah? Duduk tanya lagu tu pula. La ilaha illallah, badui tunggu. Dia kata awak salah ke? Awak sila panggung haram ke? Duduk main lagu tu. Kacau kita. Pasal tak baca hadis ni. Ni hadis ni doa abang ni, dia kata janganlah macam tu. Dia kata duduk tidak tetap duduk, bahkan terkadang bersila, terkadang bertimpuh, terkadang berdiri lutut, bahkan kadang-kadang bertinggung, bahkan kadang-kadang beluncuk kaki. Sila panggung. Dia duduk lagu tu. Jenis duduk buah ni. Tertib sikit, sopan sikit duduk. Sopan kita tu menunjuk kita reti hormat orang yang duduk ada depan kita. Itu. Maka semuanya itu kasar perangai dan kurang ajak. Dia kata, ni dalam bahasa kitab ni. Syekh Idris Al-Marbawi dia marah. Itu sebab dia pergi terjemah apa? Kurang ajak. Dia kata. Sebab pun jadi orang-orang yang tinggal jauh daripada orang ramai yang demikian itu ialah kerana sedikit bercampur gaul dengan orang-orang yang pergi jadi legutu tu. Pasal apa? Pasal tak berkawan dengan orang. Bila dia tak berkawan dengan orang, dia tak bercampur dengan orang, dia tak belajar adab sopan di kalangan orang. Dia tak belajar. Dan kerana jauh tinggal daripada orang dan jauh daripada mengenal tabiat yang bagus dan bahasa yang beralui. Pasal dia tak bercampur, kelakuan dia pun kasar, cakap dia pun kasar. Nabi kata begitu. Sabda Nabi SAW lagi, wa man ittaba'a as-sayd ghafalah. Ya ni lagi satu. Nabi kata, dan siapa yang mengusir perburuan, lalai ia daripada ibadah. Kaki hak duk memburu binatang, ya ni semayang selalu lewat. Kalau dikiaskan lagi yang Nabi kata kaki buru binatang ni semayang lewat ni, kalau dikiaskan lagi siapa? Ahli kelab joran, semayang dia nanti jadi kalang kabut. Ni kaki mengaikan ni, kelab joran dia panggil. Sewa bot ni, turun pi mana tah tu, pi duk mengaikan, terlepas waktu semayang. Turun lepas Aisyah, turun mengaikan. Sampai subuh ni, dah nak nampak, dah nak cerah dah ni. Dah nak cerah dah, subuh dah nak habis dah. Masa tu ikan pun dia duk keluar ramai. Masa tu ikan nak keluar ramai. Kawan hak bawa bot ni kata, kita kena balik aku ni, nak cerah dah. Dia kata, sat 5 minit, 5 minit. Nu dia duk syok ikan duk tangkap kail dia tu. Sat 5 minit cerah. Kawan hak bawa bot tu kata, ni hang ni apa saya, aku pun tak semayang. Dia kata, hang pun sopang aku. Dia kata, sopang. Kalau dikiaskan lagi yang Nabi kata, wa man ittaba'a as-sayd ghafala, ini kaki burung. Sopa juga. Duk ligan burung ni. Duklah semua. Duk tunggu burung ni sampai ulang senduk mai patuk bungkuk belakang. Dia duk fikir ke burung, burung dia kena patuk. Allahumma salli ala Muhammad. Ni yang Nabi kata ni. Ada tuan-tuan lah ni orang duk gila burung ni. Ada tapi tak ramai dah. Dulu ramai tuan-tuan. Dulu minta ada semak sikit ada depa. Bukan ada burung, ada depa. Kita tengok motor aja duduk tepi jalan tu, tahu dah dia duduk dalam semak tu lah. Tu kalau kita nak bagi dia sakit hati, kita picit horn pula. Pet. Dia bangkit berdiri. Oi, dia kata, ang apa saya burung lari. Marah kita. Ni, tuan-tuan, satu saya nak beritahu apa. Hadis Nabi ni tuan-tuan, ilmu dia hidup lah.
Cukup hidupnya, cukup hidup. Nabi cakap benda ni 1400 tahun dulu sampai hari ni. Betul ya Nabi kata? Kalau dikiaskan lagi, wa man ittaba'a as-sayd ghafala, siapa yang duk gila buru binatang ni dia jadi ghafala, jadi ghaflah, jadi lalai ni siapa dia? Orang duk main golf. Siapa juga. 7 pagi duk terpacak dah di golf course tu, dekat padang golf tu. 7 pagi duk ada dah. Turun main ni duk pukul-pukul berjalan pi, pukul-pukul berjalan pi, pukul-pukul berjalan pi sampai pukul 1. Naik makan. Naik makan, hak mana semayang, hak tak semayang. Tapi ramai pun duk semayang lah ni. Lepas semayang, turun lagi satu orang lagi. Turun pula tu, pukul 2 turun, naik pula pukul 7. Asang tak ada. Pasal apa? Pasal duk ligan bola tu. Bola hak dia pukul hari. Bila saya cakap macam tu, tuan-tuan tahu kata saya tak main golf. Dan marahlah orang-orang yang main golf pada malam ini. Dalam ramai-ramai hak duk main golf ni, ada yang bagus. Ada yang bagus. Dulu ada satu KSU, Kementerian, Ketua Setiausaha Kementerian, main golf. Sebelum turun ke padang ambil ayat semayang dulu, sejadah bubuh di atas kereta bagi dia tu. Ambil ayat semayang dulu, sejadah dah ada atas bagi tu. Masuk waktu tengah padang golf tu, dia cari kiblat, dia hampang, dia semayang. Tapi dalam 10 nak jumpa seorang, kalau ada alhamdulillah macam tu. Tapi dia ni satu ketua setiausaha kementerian, macam tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW kata, jenis permainan, jenis benda yang membawa kepada lalai ni, jaga-jaga. Masalah, dia kata berburu binatang itu melalaikan ibadah. Sesungguhnya ini satu perkara yang diberi jaga oleh Nabi SAW. Maka hendaklah satu orang yang suka masuk hutan berburu binatang, rusa, kijang, pelanduk, kancil dan burung dan sebagainya, biarlah ingat kepada pesan Nabi SAW itu. Islam tidak larang minat itu, tapi jangan sampai melalaikan ibadah. Islam dia macam tu, bukan dia pergi blok minat orang, no, tapi bagi kena cara. Begitu. Apabila berburu, maka hendaklah jangan lalai oleh perburuan itu dengan ibadah. Jangan sampai tinggal semayang dengan sebab berburu itu. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai kerana piduk mengaikan sampai tak semayang. Jangan macam tu. Sahibul Fadilah Datuk Haruddin minat memburu dan minat mengaikan. Semayang atas bot, saya biasa turun dengan dia. Semayang atas bot. Untuk makluman tuan-tuan, semalam yang berbahagia Al-Fadil Tuan Guru Datuk Dr. Haruddin selamat di bedah di Amerika. Semalam dia pergi umrah, balik terus ni fly pergi Amerika, semalam di bedah. Alhamdulillah, doa bagi dia cepat baik, tu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan jangan menanti dan mentakhirkan ibadah dengan sebabnya itu. Maka dengan kerana berburu itu banyak melalaikan orang daripada ibadahnya, maka itulah sebab dinamakan ia pada syarak lahwun. Dia dipanggil lahwun, benda yang boleh membawa lalai, permainan yang melalaikan daripada ibadah. Tetapi sungguh pun dia bernama permainan, tidaklah dilarang oleh syarak daripada berusahanya. Kita tak salah nak pergi ambil hobi-hobi ni buat hobi kita, tapi jangan melalaikan ibadah. Bahkan diharuskan syarak serta berkelebihan dia daripada usaha yang lain yang diharuskannya. Dan sabda Nabi SAW, wa man ata abwabas sultan iftatana. Ayat ni dia nak bagi tahunya, dan siapa yang pergi ia akan pintu-pintu sultan, nescaya kena fitnah ia. Nabi dah bagi tahu dah. Kita pergi rapat dengan pemerintah, pergi rapat dengan pihak yang berkuasa dan sebagainya, teruslah baik macam manalah, kita akan kena fitnah. Kita buat baik pun ada orang akan pandang serong dekat kita. Maka siapa yang menghampiri pintu-pintu pemerintah, Nabi kata iftatana, mereka akan kena fitnah, yakni jatuh ia di dalam maksiat dan sebagainya. Sebab pun jatuh di dalam maksiat itu kerana ada kalanya
pergi datang kepada sultan itu kerana dunia dan kerana nama dan kerana pangkat. Kerana tu dah dapat datuk, nak ambil Datuk Seri, dah dapat Datuk Seri, ambil lagi. Bila itu yang menjadi buruan dia terfitnah. Darjah kebesaran anugerah jangan dicari, jangan diminta. Orang rasa kita layak, orang nak bagi, boleh tolak. Orang marah kita pasal tolak, ambil. Jangan duk rasa nak tambah lagi. Jangan. Pasal apa? Itu memfitnah kita. Dia begitu. Dan terkadang diperelokkan pula apa mungkar yang diperbuat sultan. Ini teruk lagi. Dah dia pergi jadi orang kanan kepada pemerintah, kepada kerajaan, kepada sultan. Hak pemerintah, hak kerajaan, hak sultan buat tak betul, dia pergi duk kata betul. Lagi sakit yang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa dia ni yang mungkar yang diperbuat sultan itu diperelokkan dan diperbetulkan dia supaya dapat dunia dan dapat nikmatnya. Kalau itu yang dia nak, jahanam dunia dan jahanam akhirat dia. Maka jadilah dia kata orang yang pergi datang kepada sultan yang demikian itu menjual agamanya. Dia main tahap tu dah. Dia jadi apa? Dia jadi jual agama, jual habis ilmu, habis mengaji apa semua, jual habis semata-mata kerana yang disebutkan tadi. Wal ayazu billahi min zalik. Dan inilah yang selalu berlaku dan yang selalu terjadi pada orang yang pergi datang kepada sultan itu. Syekh Idris Al-Marbawi kata 60 tahun dulu. Syekh Idris Al-Marbawi dalam mensyarahkan hadis yang kita baca ni syarah ni dia tulis 60 tahun dulu. Dia kata inilah duk jadi kepada sebahagian daripada alim ulama. Inilah yang duk jadi, dia kata. Maka dengan kerana itu diberi ingat oleh Nabi SAW dalam sepotong hadis tadi. Maka hendaklah seseorang itu jaga diri apabila pergi datang kepada sultan itu supaya tiada jatuh di dalam fitnah. Jaga, jangan sampai dia masuk dalam gelung fitnah ni. Biar dia jadi satu ulama yang dihormati. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tuan tengok Sultan Muhammad V Kelantan lah ni. Masya Allah. Doa kepada Allah supaya dia terus begitu. Hati manusia ni Allah boleh bolak-balik. Kan kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang boleh bolak-balik hati. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hati aku ala dinik, di atas agama engkau. Minta dah kita dapat track, dapat landasan elok dah, minta Allah kekal kita atas landasan tu. Tak mau tergelincang, tak mau. Tengok ke bawah duli tuanku Sultan Muhammad V, Sultan Kelantan lah ni. Pagi tadi saya tengok dalam Facebook, mereka upload lagi satu gambar dia pergi sembahyang di masjid dengan jubah short sleeve dia, jubah tangan pendek dia, keluar daripada masjid sendiri pergi ambil selipar dia, sendiri pergi ambil selipar, letak di kaki, sendiri pakai. Mereka upload gambar tu, tulis ni macam-macam lah. Orang Kelantan tak kira lah punya tulis, ini sultan hamba, tulis itu. Tuan-tuan tengok, apabila orang yang macam tu kan, orang yang macam tu jadi sultan, jadi apa, apabila dia letak agama dia atas, macam mana hormat sayang mai daripada rakyat ni, tak payah panggil, tak payah paksa, tak payah suruh, dia mai dalam hati rakyat ni, sayang tu. Hak lama dah mereka upload dulu, dia nak berjalan dengan yang amat berhormat Datuk Tuan Guru Menteri Besar Kelantan. Dia nak berjalan, dia suruh Tok Guru jalan dulu, dia nak jalan belakang. Ada kaki pergi ambil gambar tu baru masuk, tunjuk. Allahu Akbar. Nak cerita apa, dia tahu orang tua ni siapa. Hormat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tonoklah. Tu yang kena doa. Kena doa dekat Allah Subhanahu wa taala, minta Allah bagi hidayah kepada semua orang yang memerintah, yang ada kuasa, yang ada amanah memerintah di dalam dunia ni, bagi hidayah petunjuk dekat depa. Baik depa, ramai orang akan jadi baik. Ulama baik itu prasyarat.
untuk dapatkan pemerintah baik. Pasal pemerintah dia nak kena dengar nasihat ulama. Kalau ulama baik, pemerintah akan mendapat nasihat yang baik. Mudah-mudahan pemerintah menjadi pemerintah yang baik. Baik diukur dari segi sejauh mana dia taat kepada Allah dan Rasul, sejauh mana dia menjunjung tinggi Quran dan hadis Nabi. Oh ni Allah dia tunjuk sikit-sikit, dia tunjuk sikit-sikit aja. Seorang dia main macam tu. Yang Allah buka pintu hati dia untuk terima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan katanya lagi hadis ini hadis yang hasan lagi sahih daripada hadis Ibni Abbas, dan tiada kami ketahui melainkan daripada hadis Ats-Tsauri. Wallahu a'lam. Lepas ini kita tengok bab ma jaa innakum mansurun wa musibun, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bahawasanya sekalian kamu berkemenangan dan dapat harta. Oh, ini lagi satu amaran. Nabi 1400 tahun dulu, Nabi kata orang Islam ni, sahabat-sahabat ada depan Nabi dan anak cucu kita esok-esok ni akan menjadi golongan yang mansurun, golongan yang menang. Islam akan jadi golongan yang menang. Nabi kata dah. Terbukti tak tuan-tuan? Lepas daripada wafat Nabi, naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Islam semakin berkembang. Naik Umar Al-Khattab, Islam memerintah 2/3 dunia. Nabi kata masa tu belum macam tu lagi. Nabi kata sebiji macam Nabi kata berlaku. Zaman Umar Al-Khattab, dia menjadi pemerintah kepada 2/3 dunia. Sampailah zaman kemudiannya kita tengok para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka ni masuk Islam di depan Nabi, yang mereka ni kenal Islam daripada didikan Nabi, yang mereka ni berjuang bersama dengan Nabi. Kemudiannya sahabat-sahabat Nabi ni kubung merata dunia duk ada. Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya, kubung dia di mana? Di China. Nanti insya-Allah bulan depan kita mukadimah, kita baca satu hadis cerita tentang orang mati di tempat jauh daripada tempat kelahiran dia, apa ganjaran yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Bulan depan insya-Allah kita baca mukadimah hadis tu. Dalam budaya kita orang Melayu ni, mati di England noh, nak balik mai tanam dia lostak ni. Adakah tak ada kebaikan kita beranak di Al-Ustaz pergi mati di England, tanam di England? Ada tak ada kebaikan dia? Kita tengok mukadimah hadis bulan depan insya-Allah. Selepas kita baca hadis tu, kita tahu apa kita nak buat. Di mana mati, simpan di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi pesan innakum mansurun, satu hari hampa akan jadi golongan yang menang. Wa musibun, bahkan hampa akan menjadi golongan yang dapat harta cukup banyak. Maka hati-hati dengan kemenangan dan hati-hati dengan harta yang berlonggok itu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم
فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.